Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke YouTube XM Malaysia bersama saya Imran Salani. Jadi, video kali ini kita akan sambung perbincangan kita daripada video lepas. Video lepas kita bincangkan tentang apakah bezanya sentimen Bank Pusat, iaitu beza antara sentimen dovish dan sentimen hawkish. Dan kita dapati perbezaan yang ketara ialah perbezaan dari segi kadar faedah. Dovish mengurangkan kadar faedah, hawkish meningkatkan kadar faedah. Jadi, pada video kali ini kita akan bincangkan bagaimana Bank Pusat akan menentukan bila untuk meningkatkan kadar faedah dan bila untuk mengurangkan kadar faedah. Baik, jadi kita semua dah sedia maklum. Antara data ekonomi yang paling besar, paling penting yang boleh mempengaruhi pasaran, boleh mencetuskan pergerakan yang besar di dalam pasaran ialah kadar faedah ataupun kos untuk meminjam wang. Dan inilah yang membezakan antara sentimen dovish dan juga hawkish. Jadi, kalau kita lihat apa yang berlaku di dalam Bank Pusat, contohnya Bank Pusat Amerika Syarikat Federal Reserve, Komiti FOMC dalam setahun akan berjumpa berkali-kali untuk membincangkan kadar faedah yang sepatutnya untuk keadaan ekonomi pada ketika itu. Jadi mereka akan melihat indikator ekonomi dan kemudian mereka akan menentukan kadar faedah yang sesuai. Jadi mekanismenya ialah bukannya kadar faedah tu Bank Pusat tukar terus semua kena automatik ikut. Tidak. Dia berlaku berperingkat. Jadi pertama sekali apa yang berlaku ialah Federal Reserve Amerika Syarikat akan menentukan kadar faedah bagi sesiapa yang berurusan dengan mereka. Contohnya bank komersial dan juga institusi kewangan. Kemudian, bank komersial dan juga institusi kewangan ini, mereka akan ikut apa yang dilakukan oleh Bank Pusat. Contoh, jika bank komersial kena bayar kadar faedah yang lebih tinggi ketika berurusan dengan Bank Pusat, sudah tentu bank komersial turut akan meningkatkan kadar faedah kepada pelanggan mereka supaya mereka tidak rugi. Jadi seperti biasa, akhirnya kos akan disalurkan kepada konsumer. Sekarang persoalan seterusnya. Bila kadar faedah sesuai diturunkan? Jawapannya adalah ketika ekonomi sedang merosot ataupun ekonomi di dalam resesi. Kenapa? Kenapa kadar faedah boleh mempengaruhinya? Baik, jadi kadar faedah yang rendah akan menyebabkan kos untuk meminjam lebih murah. Ini kemudian akan menggalakkan konsumer untuk meningkatkan perbelanjaan. Maknanya syarikat dapat meningkatkan jualan, dapat menjual produk dan servis yang lebih dan menghasilkan keuntungan. Kemudian syarikat dapat mengembangkan perniagaan dan menghasilkan peluang pekerjaan yang baru, mengurangkan pengangguran dan proses ini semua mendatangkan kesan yang positif kepada ekonomi. Ekonomi akan semakin pulih. Persoalan seterusnya, bila pula kadar faedah sesuai ditingkatkan? Jawapannya ialah sebaliknya. Ialah lawan kepada kemerosotan iaitu semasa ledakan ekonomi. Baik, tunggu. Bukankah bagus kita mengalami ledakan ekonomi? Kenapa kita perlu mengubah kadar faedah? Baik, ada sebab yang penting Ledakan ekonomi biasanya akan diiringi oleh apa? Akan diiringi oleh kenaikan inflasi. Maknanya kenaikan harga produk dan kenaikan harga servis. Baik. Jadi peningkatan harga yang stabil dan konsisten sebenarnya bagus untuk ekonomi. Tetapi jika peningkatan inflasi ini terlalu drastik, ia boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada ekonomi. Bayangkan, kos sara hidup meningkat kerana produk dan servis makin mahal, tetapi pendapatan tidak meningkat. Kita kehilangan kuasa untuk beli. Maknanya kita perlu membayar lebih untuk mendapatkan produk dan servis yang sama. Dan inilah sebabnya kenapa Bank Pusat akan meningkatkan kadar faedah ketika ekonomi sedang terlalu panas untuk mengawal inflasi dan mengelakkan kos sara hidup menjadi terlalu tinggi. Lagi sekali, Bank Pusat hanya inginkan kestabilan ekonomi. Jadi apabila kadar faedah ditingkatkan, kos meminjam semakin mahal, orang ramai kurang cenderung untuk membuat pinjaman, kurang perbelanjaan dan ini akan menyebabkan inflasi akan mula perlahan. Baik. Jadi kesimpulannya ialah Bank Pusat hanya akan mengubah kadar faedah jika ada keperluan. Demi mencapai kestabilan ekonomi. Jadi kita sebagai pedagang, sebagai pelabur kena harus sentiasa peka dengan sebarang tindakan daripada Bank Pusat kerana kesannya amat besar
dampak terhadap ekonomi dan yang paling penting terhadap kita punya pelaburan dan portfolio dagangan kita.